teori. Pengenalan merupakan salah satu proses yang rumit dan ia bergantung kepada pelbagai faktor dari sudut pandangan ekonomi. Faktor pengeluaran ialah faktor fizikal yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Faktor pengeluaran dari sudut ekonomi terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Berdasarkan semua faktor pengeluaran dalam ekonomi, buruh merupakan salah satu elemen penting di mana manusia menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Pada zaman dahulu, ketika mesin masih belum dicipta, tenaga manusia inilah yang digunakan pakai dalam proses pengeluaran bagi sesuatu produk seperti minyak kelapa sawit, susu getah dan sebagainya. Selain itu, tanah pula merupakan sumber jadi yang terdapat sama ada di bumi atau maupun di lautan. Bumi adalah segalanya yang dimiliki oleh alam semula jadi dan ini telah menyediakan kita dengan kawasan-kawasan yang dipenuhi sumber mineral serta aktif dalam kitaran pengeluarannya. Ciri bagi faktor ini ialah ia wujud dalam saiz yang terhad. Hal ini dapat membantu mekanisme pasaran yang menggunakan kekayaan alam semula jadi di bumi Malaysia ini. Seterusnya adalah dari segi modal. Modal diibaratkan sebagai alat ciptaan manusia yang digunakan bagi melejitkan proses pengeluaran. Disebabkan peralatan yang digunakan pakai dalam proses pengeluaran sesuatu produk tersebut tidak dikategorikan sebagai faktor pengeluaran. Bahan pula, modal merujuk kepada pelaburan tunai yang dibuat supaya buruh dapat bekerja dalam proses pengeluaran tersebut. Faktor pengeluaran yang terakhir ialah usahawan. Usahawan merupakan individu yang menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk mengeluarkan sesuatu produk ataupun hasil barang dan perkhidmatan. Faktor ini menentukan peranan ahli perniagaan dalam proses pengeluaran yang bersedia menghadapi risiko dan tanggungjawab dalam mengatur proses itu sendiri. Walau bagaimanapun, faktor ini sangat kontroversial kerana ia tidak mengiktiraf oleh sesetengah ahli ekonomi dan sebahagian besar tafsirannya bergantung kepada pandangan politik. Dalam konteks ini, tumpuan adalah untuk menganalisis faktor pengeluaran dan kelebihan sektor peladangan sawit. Dalam norma baru di Malaysia, menurut Ainin Hosnan 2014, buah kelapa sawit Aeolus guineensis dihasilkan daripada pokok kelapa sawit yang matang dan ia merupakan hasil daripada diproses di kilang untuk dijadikan sebagai produk. Terdapat 3 bahan asas utama yang dihasilkan daripada buah kelapa sawit iaitu minyak isi rong kelapa sawit, oil ataupun oil palm kernel isi rong kelapa sawit dan minyak sawit mentah. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempelopori pengeluaran produk berasaskan kelapa sawit dengan nilai ekspor yang tinggi. Tanaman merupakan tanaman yang popular di Malaysia dan telah menjadi tulang belakang serta penyumbang dalam sektor pertanian dan KDNK keluaran dalam negeri kasar. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman utama yang menjadi pemacu pendapatan negara sehingga kini. Masa yang diperlukan juga adalah berbeza dan bergantung kepada jenis komuniti yang diusahakan. Bukan sahaja yang diperlukan tetapi kecukupan faktor pengeluaran itu adalah penentu hasil pengeluaran itu sendiri. Menurut Bloomberg, berita harian online 15 Januari 2021, harga minyak sawit dijangkakan mencatatkan prestasi tahunan terbaik dalam tempoh sedekat ini walaupun pandemik COVID-19 masih tular di seluruh dunia. Idea dan andaian berhubung faktor pengeluaran dalam ekonomi. Faktor pengeluaran dalam ekonomi ada 4. Yang pertama, tanah, buruh, modal dan usahawan. Bagi idea yang pertama, iaitu membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Sebagai contoh, 70% tenaga buruh kasar di sektor peladangan sawit diguna pakai adalah warga asing. Semasa dunia mengalami pandemik COVID, negara telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Pada masa yang sama, kita telah membuat pengusiran kepada warga-warga asing yang berada di negara ini. Jadi kerajaan boleh mengambil inisiatif dengan mengambil warga tempatan sebagai tenaga buruh kasar di sektor yang memberi banyak pendapatan kepada negara kerana sektor sawit, peladangan sawit ini merupakan sektor yang besar pendapatannya kepada negara. Idea yang kedua, dengan membudayakan norma baru dan kita masih lagi terkesan dengan faktor ekonomi yang terjejas semasa penularan wabak, kerajaan boleh memperluaskan sektor sawit di kawasan luar bandar.
kerana negara kita mempunyai banyak hutan simpan di kawasan-kawasan luar bandar. Ini adalah salah satu yang membantu dalam menjana pendapatan bagi memulih semula ekonomi. Dia yang ketiga ini, setelah kita membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan dan kita telah pun memperluaskan sektor sawit di kawasan luar bandar, ia dapat menjana pendapatan negara serta penduduk kawasan luar bandar. Secara tidak langsung, apabila kita memperluaskan sektor sawit di kawasan luar bandar, kita membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar. Secara tidak langsungnya, kita memberi penjabatan kepada negara. Oleh yang demikian, sektor sawit ini merupakan sektor yang terbesar di antara yang terbesar di dalam negara, yang kita boleh mengeksport kepada 190 buah negara seperti China, India dan Eropah. Bagi idea yang keempat, iaitu kemampuan mencipta teknologi moden dalam industri sawit bagi penduduk di luar bandar. Pada masa kini, kita dapat lihat bahawa industri sawit mampu menyesuaikan dengan norma baru yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Oleh yang demikian, cadangan untuk mewujudkan ataupun mencipta teknologi bagi pengawalan di ladang sawit. Sebagai contoh, kita boleh mencipta drone sebagai alat bagi membuat kawalan-kawalan di peladangan sawit, dan kita juga boleh mencipta alat penan sawit yang bertujuan membantu kawasan di luar bandar untuk teruskan maju industri sawit. Analisis kemungkinan faktor pengeluaran terhadap ekonomi. Kerajaan telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat, iaitu Prihatin, berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia, iaitu ia memberi sokongan dan mengelak penurunan mendadak ekonomi negara. Ia membolehkan mempertingkatkan kadar pertumbuhan ekonomi terutamanya industri komoditi. Peningkatan pelaburan di dalam saham komoditi. Kesan COVID-19 dilihat sebagai sementara, lonjakan pasti meningkat apabilanya semua sudah reda. Ia mempertingkatkan lagi penanaman sawit di negara ini untuk tarik minat pelabur. Persaingan, harga pasaran dan memperluaskan pengeluaran negara baru. Kerajaan perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Kerajaan perlu mengambil kira faktor pengeluaran dan kesan harga ini dengan lebih mendalam bagi mengatasi krisis ekonomi. Kerajaan pula perlu meningkatkan nilai ekspor negara, ianya kerana meningkatkan nilai ekspor dan membuka laluan terhadap pengeluaran sawit kepada negara-negara yang baru. Faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan harga ialah peningkatan ekspor minyak sawit sehingga 2% pada bulan September berbanding Ogos. Dalam analisis, kita perlu membuka peluang ekonomi dua hala. Ia memberikan maklumat yang khusus mengenai bagaimana industri minyak sawit ini dapat dibangunkan dengan menyeru kepada ahli-ahli anggota pada sesebuah negara bagi mewujudkan hubungan dua hala yang bebas serta adil. Wujudnya perdagangan dua negara mempertingkatkan lagi prestasi pertumbuhan ekonomi negara dan kita dapat memperluaskan pengeluaran minyak sawit Malaysia. Seterusnya, cadangan walaupun mempunyai kelebihan dari aspek pengeluaran dan mempunyai kualiti penghasilan minyak yang baik, industri minyak sawit negara harus menitikberatkan aspek pengkomersialan. Secara tidak langsung, ia akan dapat menarik minat terhadap luar negara dan membuka peluang untuk memperkasakan industri minyak sawit di Malaysia di mata dunia. Kerajaan juga harus menggalakkan agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan sumber tenaga alternatif dengan strategi sisa buangan sifar. Ini bermakna dalam pengeluaran minyak sawit mentah, tiada kumbahan yang terhasil dan tiada karbon dioksida dilepaskan ke udara oleh kilang minyak sawit. Pembangunan sumber tenaga biomas penting demi menjamin pengurangan sisa buangan serta memberi sumber tenaga alternatif seperti biomas untuk berkembang. Kerajaan dan agensi yang terlibat seperti MPOB turut perlu meningkatkan sumbangan pekebun kecil berikutan 40% daripada kawasan taliman merupakan pengusaha pekebun kecil.
Bagi memudahkan proses liberalisasi dasar dan undang-undang, peraturan-peraturan mengenai aktiviti penapisan harus diselaraskan. Kesimpulannya, pada masa sekarang, timbul isu-isu yang diketengahkan oleh badan-badan bebas iaitu NGO berkenaan industri sawit yang mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar serta memusnahkan habitat flora dan fauna. Kerajaan juga boleh mengambil langkah dengan menubuhkan Pusat Lindungan Hidupan Liar dan melibatkan kerjasama antara agensi-agensi dalam industri minyak sawit negara serta Jabatan Perhutanan di setiap negeri yang menjadi lokasi aktiviti penanaman kelapa sawit yang utama. Akhir sekali, langkah menangani pencemaran alam sekitar serta kemusnahan habitat flora dan fauna adalah dengan menubuhkan Pusat Penasihat Teknikal Sawit di negara pengimport utama minyak sawit Malaysia. Yang kedua, kita dapat mempromosikan produk-produk minyak sawit negara yang dihasilkan. Yang ketiga, menubuhkan Pusat Perlindungan Hidupan Liar dan melibatkan kerjasama antara agensi-agensi dalam industri minyak sawit negara serta Jabatan Perhutanan di setiap negeri yang menjadi lokasi penanaman kelapa sawit. Kerajaan dan agensi yang terlibat seperti MPOB turut perlu meningkatkan sumbangan kepada pekebun kecil di Malaysia.